Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan Rezapin Cindai besar harapan menjadi penyampai. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 7 Mac 2024. Kita ke berita utama. Ibu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng membuat laporan polis selepas menemui puluhan kertas berunsur ugutan di hadapan rumahnya di Aitawa hari ini. Ketua Polis Daerah Manjung, Asisten Komisioner Muhammad Nordin Abdullah berkata, Ibu Komeng yang berusia 76 tahun yang juga seorang pesara membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Manjung pada pukul 10.15 pagi. Menurutnya, kes itu diklasifikasikan di bawah Seksyen 507 Kanun Kesiasaan kerana menakutkan secara jenayah melalui komunikasi tanpa nama yang boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jelasnya punca kejadian masih belum diketahui dan usaha mengesan individu terlibat masih diteruskan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan pihak polis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pelabur dan ahli perniagaan ASEAN serta Australia supaya mempertimbangkan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa. Dalam persidangan Invest ASEAN hari ini, Anwar berkata pelbagai peluang menanti pelabur asing di Malaysia yang disokong dengan kestabilan politik dan dasar kerajaan yang menawarkan pelbagai insentif untuk dimanfaatkan. Dalam usahanya menarik minat pelabur dan perniagaan ke Malaysia, Anwar menegaskan bahawa kestabilan politik, dasar serta tadbir urus baik dalam mewujudkan persekitaran kondusif untuk pelaburan serta pertumbuhan ekonomi negara amat penting. Anwar yang juga Menteri Kewangan kini dalam rangka lawatan rasmi ke Australia pada 4 hingga 7 Mac ini atas jemputan rakan sejawatannya Perdana Menteri Anthony Albanese. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bakal melaksanakan op pantau di setiap bazar Ramadan bermula 12 Mac depan. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata langkah itu bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga sepanjang bulan Ramadan. Beliau menjawab soalan Datuk Muhammad Isa Barisan Nasional Tampin yang ingin tahu sejauh manakah persediaan dilakukan KPDN menjelang hari perayaan utama seperti Aidilfitri dan isu bekalan harga. Dalam pada itu, Fuziah berkata kementeriannya menyasarkan 40% peniaga daripada 60 lokasi Bazar Rahmah di seluruh negara menawarkan menu rahmah selain turut menawarkan insentif. Jabatan Peguam Negara AGC telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan semalam yang melepaskan dan membebaskan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Samad daripada 9 pertuduhan membabitkan rasuah. Peguam Negara Datuk Ahmad Tehriruddin Muhammad Saleh ketika dihubungi media mengesahkan perkara tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Semalam, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk Wazir Alam Maidin Mira yang bersidang bersama-sama Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Komati Supiah sebulat suara melepaskan dan membebaskan Muhammad Isa, 75 tahun daripada kesemua pertuduhan itu. Panel terbabit berbuat demikian selepas mendapati Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terkilaf apabila menerima pakai keterangan saksi pendakwaan ke-21 iaitu Muhammad Zahid Mat Arif yang ketika itu merupakan pegawai khas politik Muhammad Isa tanpa disokong oleh bukti-bukti kredibel yang lain. Dengan keputusan itu, hukuman penjara 6 tahun dan denda RM15.45 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini turut diketepikan. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Muhammad Isa atas 9 pertuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching, Sarawak oleh Felda. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas 8 pertuduhan termasuk mengugut untuk membunuh ibu kandungnya sendiri.
Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 40 tahun itu mengaku tidak bersalah dalam dua prosiding berasingan di hadapan Hakim Azra Rani Abdul Rahman dan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Berdasarkan kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azra Rani, tertuduh didakwa dengan 4 pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap isterinya yang berusia 41 tahun dan 3 anak perempuannya masing-masing berusia 12, 14 dan 16 tahun. Selain itu, tertuduh juga didakwa melakukan ugutan jenayah untuk membunuh dan membakar ibu kandungnya berusia 63 tahun di lokasi, tarikh dan waktu sama. Dalam prosiding di hadapan Hakim Rohatul Akmal pula, tertuduh didakwa dengan 3 pertuduhan melakukan amang seksual bukan fizikal terhadap 3 anak perempuannya dengan cara menunjukkan kemaluan kepada semua mangsa. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 22 April depan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. Hampir 2 bulan mengunci mulut pempengaruh media sosial yang juga model Marisa Dania Hakim akhirnya secara terbuka apabila tampil melakukan sesi fotografi bersama suaminya Aslam untuk sebuah jenama pakaian tempatan. Menerusi video yang kini tular dalam media sosial, Marisa 20 tahun yang tampil berpakaian sedondon berwarna hitam bersama Aslam dipercayai turut bertindak sebagai model jenama pakaian sama bagi keluaran Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Paling mencuri perhatian adalah adegan Marisa membetulkan butang baju milik Aslam dan mereka dilihat tidak kekok digandingkan bersama. Gandingan tersebut telah meraih ribuan kecaman yang rata-ratanya tidak berpuas hati dengan penampilan terbuka mereka sebagai model. Tidak hanya itu, jenama pakaian tersebut turut dikecam kerana sanggup menggunakan individu yang terpalit kontroversi sebagai bahan promosi produk jualan mereka. Dalam pada itu, madu kepada Marisa iaitu Umi Syah Mazlan juga turut terkena tempiasnya kerana dikatakan semua yang terjadi hanyalah marketing untuk melariskan jualan sebuah jenama pakaian. Berita dunia. Seorang wanita di Amerika Syarikat yang dikatakan memiliki wajah seiras Britney Spears mampu menjana pendapatan sebanyak RM120,386 setahun selepas membuat penampilan menyerupai penyanyi terkenal itu. Wanita yang dikenali sebagai Allegra Duval, 35 tahun dari Virginia itu berjaya meraih pendapatan sampingan dengan hanya berdandan dan berlakon sebagai penyanyi popular itu. Menurutnya, dia sering dibandingkan dengan bintang pop itu sepanjang hidupnya, bahkan rakan-rakannya juga menggelarkannya dengan nama Britney. Katanya kira-kira 3 tahun lalu dia mengambil peluang itu dan mula mempelajari pertuturan, rutin tarian serta lagu-lagu popular Britney. Kini Allegra menerima tempahan dari seluruh Amerika Syarikat dan mengenakan bayaran sekitar RM13,844 untuk persembahan satu malam. Seorang lelaki di Majalengka, wilayah Jawa Barat tular di media sosial kerana sanggup tidur di kubur isterinya yang meninggal dunia pada bulan lalu. Berdasarkan video yang dimuat naik, lelaki yang dikenali sebagai Asib itu dilihat tidur di atas tikar di sebelah kubur isterinya yang dipenuhi taburan bunga. Isteri Asib dipercayai meninggal dunia kerana sesak nafas pada 24 Februari lalu. Pasangan yang berkahwin selama 4 tahun itu dikurniakan seorang anak lelaki. Lebih menyayat hati, Asib juga kehilangan ibunya beberapa bulan sebelum pemergian isterinya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Pengeluar Kereta Nasional Proton melaporkan 13,602 jualan bagi domestik dan ekspor pada Februari sekaligus mencatatkan peningkatan 3% dalam jumlah jualan untuk 2 bulan pertama kepada 26,484 unit berbanding tahun sebelumnya. Pegangan pasaran Proton diramalkan berada pada 20.5%, meletakkannya di tempat kedua dalam kedudukan keseluruhan jualan automotif nasional. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Proton Eda, Roslan Abdullah berkata, jualan memberangsangkan itu disokong oleh permintaan domestik yang konsisten serta peningkatan pertumbuhan ekspor. Menurut Proton, S70 menguasai segmennya dan jualan saga melebihi 6,000 unit untuk 5 bulan berturut-turut.
Ujarnya jualan perawatan S70 meningkat 60.5% kepada 2,314 unit pada bulan Februari, menjadikannya kereta sedan segmen C yang paling popular di Malaysia. Kerajaan akan merangka pelan jangka panjang agenda baharu Pemerkasaan Bumiputera yang lebih segar dan inklusif tanpa mengetepikan peranan semua etnik di Malaysia untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata hala tuju agenda baharu Pemerkasaan Bumiputera itu turut mengambil kira kesemua intipati hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024. Ujarnya pelan itu dijangka diluncurkan pada Jun tahun ini termasuk usaha bagi melonjakkan lagi tahap sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan sektor agar terus berdaya saing. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Wang Semaju Zahir Hassan semasa waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini yang ingin tahu hala tuju dan pendekatan baharu yang sedang dirangka kerajaan hasil daripada KEB 2024 bagi melonjakkan lagi tahap sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan sektor agar terus berdaya saing. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kerajaan juga akan memberi fokus kepada usaha permekasaan dan pengupayaan golongan pertengahan Bumiputera yang mampu mencipta nilai kepada ekonomi dengan membina perniagaan dan meningkatkan pendapatan. Katanya ia berbanding hanya menambah nilai kepada ekonomi atau bergantung harap kepada pekerjaan bergaji tetap semata-mata. Berita sukan. Penyerang sensasi Syafiq Ahmad perlu menjadikan keputusan berhijrah ke Kedah Darul Aman KDA FC sebagai batu loncatan untuk kembali memikat Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon pada aksi antarabangsa akan datang. Syafiq yang kini berusia 29 tahun bukanlah nama asing dalam arena bola sepak kebangsaan dan sering menjadi calon pilihan Panggon pada tahun pertamanya membimbing Harimau Malaya pada 2022. Malah Syafiq juga dijadikan sebagai salah seorang kapten pasukan kebangsaan sebagai bukti kepercayaan diletakkan oleh pengendali import dari Korea Selatan itu ke atas dirinya. Namun, kegagalan Syafiq mendapatkan minit permainan yang cukup di peringkat kelam menyukarkan Panggon untuk memanggilnya semula apabila kali terakhir disenaraikan ke skuad kebangsaan pada Mac tahun lalu. Ketua pasukan Mercedes Toto Wolff yakin pasukannya akan bangkit menunjukkan potensi sebenar jentera mereka pada Grand Prix GP Arab Saudi hujung minggu ini. Mercedes dilihat bergelut untuk menampilkan aksi terbaik mereka selepas sekadar menduduki tempat kelima dan ketujuh pada aksi pembuka tirai Formula 1 F1 di Bahrain minggu lalu. Masalah unit kuasa pada jentera W15 yang terlalu panas menyebabkan Mercedes ketinggalan beberapa saat sekaligus menyukarkan pasukan itu mengejar Ferrari mahupun Red Bull yang menjuarai kemenangan 1-2. Dalam pada itu, Wolff yakin Lita Jeddah mampu membantu mereka untuk bangkit kerana jentera W15 sesuai dengan reka bentuk lita jalanan tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 8 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.